أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan kami akan uji kamu, wahai manusia, orang muslim, mukmin, bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu bentuk ketakutan, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta, wal anfus, dan jiwa, was samarat, dan hasil-hasil bumi, wa basyiris sabirin, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, yang bila mana mereka itu ditimpa oleh musibah, qalu, berkata mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah Ta'ala dan kepadanya kita akan kembali. Tuan-tuan, lama benar dah awak tak masuk masjid ni, no? Sampai nak masuk pintu mana pun pening tadi. Alhamdulillah, setelah 6 bulan tak masuk masjid, datang juga pagi ni. Musibah yang menimpa kita baru-baru ini, sebagai seorang mukmin muslim, apa juga yang menimpa kita, sama ada penyakit, kehilangan nikmat dan sebagainya, kita akan katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sikap seorang mukmin yang diberi panduan oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh baginda Rasul SAW, dalam apa juga situasi keadaan, sihat atau sakit, muda atau tua, kaya atau miskin, dapat nikmat atau ditimpa musibah, apa juga keadaan, kita beruntung. Itu beza dia. Orang Islam tang situ beza dia. Kalau dapat nikmat, tak terloncat-loncat dia, terlampau seronok. Kalau ditimpa musibah, tidak menjerit-jerit dia, mengeluh kesah. Pada dia, dapat nikmat ke tak dapat nikmat ke, itu semua daripada Allah Ta'ala. Wa ma asabakum faminal wa ma busibakum faminal qas. Tidak apa yang musibah itu boleh kena datang dari Allah Ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah Tuhan tentukan dalam takdir, fardu takdirnya kepada kita. Satu. Ya, dalam hadis yang agak panjang, tempat saya tulis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi SAW, ma yusibal muslima min nasab, tidaklah menimpa seseorang muslim daripada segala penat lelah, wala wasabin, segala musibah, wala ham, dan tidak ada susah hati, wala hazan, wala adha, segala jenis susah, segala jenis sakit, wala gham, segala liba-libu, kata orang Perak, hatta syaukah, sehingga duri yang menyucuk diri kita, illa kafarallahu biha min khataya, melainkan Tuhan padamkan dosa. Itu sikap orang mukmin. Apa juga menimpa kita,
kita rasakan itu penghapus bagi dosa. Saya pernah ditanyalah, apa beza antara bala dengan cubaan? Menarik soalan. Mungkin kita dapat bincang sikit pagi ni dalam masa yang agak singkat. Kita kena berhenti pukul 7 sebelum matahari terbit. Kalau ikut dari segi bahasa Arab, bala itu sendiri dengan ibtala dengan bala asal pada kalimat yang sama. Macam tadi saya sebut wala nabluwannakum, kami akan uji. Kemudian dalam ayat lain juga Tuhan firman kepada Nabi Ibrahim, wa izibtala Ibrahim rabbuh, kisahkan Nabi Ibrahim ni Tuhan firman wa izibtala Ibrahim rabbuh, bila Tuhan menguji Nabi Ibrahim. So uji ke bala ke asal pada perkataan yang sama, cuma bergantung kepada individu. Macam mana kita tanggapi benda tu, ujian ke musibah, bala ke ujian Allah Ta'ala. Bala merujuk kepada sebarang kesilapan yang dibuat oleh manusia. Ini yang kita nak sebut hari ini. Tuhan turunkan penyakit, Tuhan turunkan bala, pertama untuk menghapuskan dosa manusia. Yang kedua, untuk menyedarkan manusia. Sebab perangai manusia, tuan-tuan, bila duduk dalam nikmat, duduk sihat, dia jarang-jarang diingat orang Ta'ala. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji tasawuf, makam syukur itu lebih tinggi daripada makam sabar. Ya, makam syukur itu lebih tinggi daripada makam sabar. Sebab sabar ni tak ada alternatif. Sakit, sabar ke tak sabar, sakit. Sabar je dah. Sabar je dah. Kok dapat pahala. Tak sabar pun sakit juga. Mengadui pun sakit juga, kan? Duduk diam sudah, sabar je. Nampak macam mana? Ya. Tapi syukur ni dia ada alternatif, dia ada option. Nak syukur ke tak nak? Tuhan bagi kita sihat. Nak ibadat ke nak buat maksiat? Tuhan bagi kita naik pangkat, lagi peluang banyak nak buat. Ya, kalau pangkat kecil, rasuah kecil-kecil je, kan? Adalah 10-20. Piun kani 100 tu banyak tu boleh makan. Tapi kalau naik pangkat besar, peluang besar lagi. Nak cohak besar lagi peluang. Tak nak dia buat. Kata Kelantan, tahan nafsu dia. Tak nak ambil rasuah, walaupun peluang ada depan mata. Itu syukur. Yang kalau ikut ulama macam mana Nawawi kata, itu sabar yang paling tinggi. Menahan diri daripada nafsu, itu sabar yang paling tinggi, yang ulama tasawuf sebut sebagai syukur. Lagi banyak nikmat Tuhan bagi, lagi bagus dia. Jarang berlaku rupa itu. Jarang. Sebab tu kita sebut orang itu, ulama paling takut ialah bila mana situasi kita makin jauh daripada Allah, Tuhan bagi nikmat makin banyak. Tuan-tuan, sebab tu saya pesan banyak kali dah, jangan ingat kita tu berkat dengan sebab harta kita banyak. Berkat dia tu, anak belah-belah, pangkat besar, harta banyak, berkat. Mungkinlah
Mungkinlah kita tengok dia lagi banyak kota, dia rajin lagi banyak sedekah, ramai anak-anak, semuanya kaki ibadat, bagus taat orang Ta'ala. Ya, kerja immigration tak rasuah, kerja polis tak rasuah, kerja pejabat tanah tak rasuah. Berkat. Tu berkat. Tapi kalau lagi makan rasuah, lagi Tuhan bagi pangkat besar, lagi balun cohak duit negara, baru je kita sambut Hari Merdeka. Nak sambut pula apa? Hari Malaysia. Bendera baru beli kebor bendera depan pejabat, depan rumah. Duk sebut pagi petang siang malam TV. Ni remeh awak dengar pun. Duk tanya rukun negara, rukun negara, rukun negara, rukun negara. Kan? Siap lagu Sudirman pun popular balik. Tanggal 31 bulan Ogos 57. Sampai anak aku pun habis. Sudah. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi setakat mana rakyat kita faham rukun negara tu? Yang duk kibar bendera tu betul-betul kesayangkan negara. Dalam duk kibar-kibar bendera tu boleh cemar sungai, sampai satu negeri boleh tak ada air. Isu yang bawa keluar air tu kilang Cina, yang bagi lesen orang Melayu. Betul tak? Betul ke tidak? Awak tanya. Koklah kita kata Cina, Ustaz. Iyalah, satu hal kan. Yang mengkuma, yang kerja alam sekitar, yang duk in charge jaga parit, yang duk in charge jaga daerah, yang duk in charge jaga negeri, bukankah orang Islam? Yang duk sembang rukun negara, yang duk sembang kibar bendera jalur gemilang tu, tak mana taat setia pada negara, tak mana? Sebab tu saya sebut selenyak tempat, tidak akan timbul kasih kepada negara melainkan orang tu kasih kepada iman dia dulu, kasih dia pada Allah Ta'ala dulu, menghayati kehidupan Islam dia dulu, barulah dia akan datang cinta kepada agama, cinta pada Allah Ta'ala. Automatically dia akan cinta pada negara dia, automatik. Sebab tu para sahabat sanggup berkorban harta, pangkat sebagainya masa untuk Islam, untuk negara. Masa itulah empire Islam menguasai dunia. Pasal apa? Masing-masing cinta pada Allah Ta'ala, cinta pada agama dia. Hari ni dah, kita dah terbalik kot. Kita ambil duit negara, bukan sumbang pada negara. Itu masalah dah. Sepatutnya dah kena musibah ni ingat-ingat daripada Allah Ta'ala. Dah 5 bulan berkurung yuk. Duk bertampil mulut pagi petang siang malam. Nak pergi semakit bertutup, sana bertutup. Semalam naik lagi kes 100 lebih kan? Tak seri-seri bawa masuk juga pendatang. Mujur lah awak tak jadi polis bang. Awak benar cakap ni. Mujur jadi ustaz. Ustaz ni dia kata tak boleh marah orang. Dia kata tak boleh maki orang. Kalau awak jadi polis rasa mau awak tembak kepada tekong tu, rasa tuam dengan M16 tu kepala. Itu yang ajar. Dalam keadaan negara rupa ini ni, kita dengan askar, dengan polis, dengan sampai rela-rela pun overtime pagi petang siang malam. Adik ipar awak Jepang tahu lah, sak sana sak kemari, sak sana sak kemari. Ada je tugas nak jaga sebatan negara. Boleh ada menaun, boleh buat masuk pendatang lagi. Dia kira perut dia juga. Dia tak kira negara rakyat nak mati ke, negara nak lingkup, dia tak peduli. Tak seri-seri.
buat salah. Yang kaki tuak juga. Yang kaki maksiat juga. Si adik status dah minta darah tuak satu hair, dah berzina satu hair, update status pula. Siap tunjuk putih tuak depan tayang, jom join sekali. Saya nak sebut pagi ni, tujuan nak sebut pagi. Ada lagi 10 minit, bolehlah labu-labu sekejap. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa, semua umat aku diampunkan, dimaafkan. Apa maksud semua umat aku dimaafkan? Umat aku yang berdosa, yang bertaubat, insya-Allah Tuhan ampunkan. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Saya pernah mengajar masjid ni dari itu. Lepas mengajar, datang seorang hamba Allah, umur lebih kurang awak juga, rasa-rasa. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya sikit. Apa kata, awak ni dah 30 tahun tak semayang. Dalam hati mengucap panjang, taklah cakap depan dia, dalam hati je lah. 30 tahun yuk tak semayang. Jadi saya tak terkejut dah kajian Dr. Fazilah Kamsah baru ni, 80% rakyat Malaysia yang Islam tak semayang. Saya ulang lagi sekali bagi dengar. Rakyat Malaysia yang Islam ni 80% tak semayang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, kalau dah tak semayang, habis cerita lah, kata orang Parit. Habis cerita. Kita bawa kereta, bukanlah saya kata boleh lah. Kalau langgar traffic light, kalau salah parking, habis sangat polis saman je compound. Silap polis jalan. Awak berapa kali langgar traffic light? Kan, tak perasan kadang-kadang tu nak cepat tak perasan, polis tahan. Encik tahu tak encik salah apa? Allah, tak tahu pula. Yuk, apa hal? Encik langgar double line tadi. Oh ya ke? Oh, tengok kereta cabut je, jalan lah. Dia bukan tahu buat bersyarah ke apa kan, dia tengok kereta, Allah, sian tak ada duit orang ni, jalan. Biasanya kopi itu lah, habis sangat compound lah, saman lah, tak tengok nasib lah kan, 150 ke 200. Tapi kalau bawa kereta lesen tak ada, dia tak cakap banyak kan. Malam ni tidur balik, lesen tak ada, road tax tak ada, tidur balik, cakap banyak tak ada. Salah besar. Saya selalu pesan kepada student saya, semayang puasa ni macam road tax dengan lesen. Nak tak nak kena semayang, nak tak nak kena puasa. Tak ada siapa nak ganti tempat kita dalam bab tu. Tahulah PKP kan, masjid penuh, tapi janganlah relax depan pintu rumah buat tak reti je orang pergi Jumaat. Biarlah ada reti malu tak semayang, ninohin dia apa hidup. Tengok-tengok dah tua bangka dah tu masing-masing. Kalau ke muda lagi tak ingat nak mati, cuba cakap apa itu kerang. Oh, tak boleh pula ustaz-ustaz, tak boleh maki orang pula dah. Itulah nasihat elok-elok. Betul lah, Nabi pun nasihat elok kat orang, tapi Nabi pun nak pernah bakar rumah orang juga, pernah juga kan. Tapi tak Nabi bakar. Kalau Nabi bakar rumah orang, jenuh kita bakar rumah orang nak apa. Itu jenuh cerita pasal tak semayang jemaah. Itu cerita dia. Setiap umat aku, kata Nabi, boleh salah. Saya kata, yuk, insya-Allah Tuhan tu Maha Pengampun. Walaupun mereka tak semayang puluh tahun, taubatlah, saya kata.
Taubat je Ustaz, menyesal, insaf diri, jangan ulang dah. Lepas ni masuk waktu boleh semayang terus, jangan tunggu. Yang kedua, takat mana larat qada. Ada masa luang ambil semayang, niat ganti apa yang dah lepas. Takat larat, yang tak adalah satu hari nak qada 30 tahun mati, tak terbuat kan. Tak bayang 30 tahun tak semayang, berapa ribu rakaat tu nak ganti kan? Buat takat larat saya kata. Tolak waktu tidur, tolak waktu kerja, tolak waktu makan dengan anak bini, tolak. Tapi janganlah main golf pula dah. Main golf kerja boleh, semayang tak boleh. Tak boleh. Main game 3-4 jam boleh, nak kata semayang tak boleh. Tak boleh. Tuhan ampun, terpulang pada Allah Ta'ala. InsyaAllah selagi tak melakukan syirik, InsyaAllah Tuhan akan ampun. Tetapi Nabi sebut illal mujahirin. Ni saya nak sebut 10 minit kecuali orang yang menzahirkan maksiat. Biasa maksiat ni orang malu, sorok. Sebab itulah hadis ni Nabi sebut wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Biasanya maksiat ni orang buat malam-malam, biasanya sorok, gelak-gelak. Sebab tu Nabi sebut malam, buat satu maksiat pada waktu malam. Summa yusbih, kemudian siang, berpagi-pagi wa qad satarahu Allahu alaihi, Tuhan tutup aib dia. Sebab buat malam tadi siapa pun tak tahu, Tuhan tutup aib. Fayaqul, bila siang pula dia pula cerita malam tadi buat maksiat, tak ada siapa nampak, dia dengan orang Ta'ala je, dengan awet tu je buat kerja. Bila siang dia kata pada orang mana-mana, kawan-kawan dia lah, ya fulan, wahai kawan aku, wahai geng aku, aku malam tadi gini. Pergi cerita kat orang, malam tadi tu awet sebelah rumah hang tu aku dah sapu dah malam tadi. Dia cerita kat orang, janda belakang rumah Mika tu aku dah balun dia malam tadi. Tak silap bini orang pun balun. Ni spesies asalkan insang dikira ikan. Pernah dengar peribahasa? Kita pernah dengar peribahasa? Tak pernah dengar? Teruk no. Quran tak apa, hadis tak apa, Fatah Melayu pun tak ingat. Kacau itu. Apa dengar Fatah Melayu kata asalkan insang dikira ikan. Ada peluang sapu je sapu. Ayam tak apalah, kambing, kopor, dia tak ada lesen, ikut suka dia je. Kita orang ada syariat, ada adab. Tapi itu dah berlaku. Dah dia buat maksiat satu hal, pergi cerita dekat orang tu, kata mujaharah, pergi cerita pula. Kenapa tak diampunkan? Wa qad bata yastruhu rabbuh, malam tadi dah Tuhan tutup dah aib dia, sedangkan waktu pagi dia buka pula aib dia depan manusia lain. Tak, zaman ni berlaku tak benda ni? Tuan-tuan, walaupun Nabi dah sebut 1400 tahun dulu cerita-cerita hadis-hadis ni, benda tu hidup sampai hari ni. Memang Nabi sebut tu memang berlaku, bahkan lagi teruk zaman ni. Orang dah tak segan nak buat maksiat. Sebab tu disebut tidak diampunkan. Semua orang diampun. Sebab apa? Sebab dia menyesal. Sebab tu kita buka bab taubat. Kunci taubat tu menyesal. Allah menyesal. Dia ada dipanggil nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah asal pada lama yalumu, cela. Dia sebagai seorang mukmin muslim ni paling komanda
dalam diri kita ni ada satu sikap rasa bersalah. Bila buat salah, ada rasa salah. Allah, tak sepatut aku buat apa itu, tak sepatut aku cakap apa itu. Dia nyesal. Ni dok siap cerita ke orang. Kenapa Nabi kata mujahirin tu termasuk cerita ke orang dia tak diampunkan? Sebab dia bangga dengan maksiat dia. Na'udzubillah. Hari ni level orang hari ni dia tak nyesal dengan maksiat dia buat, bahkan bangga pula. Dan bertambah bala lagi, maksiat tu bukan setakat buat sorok-sorok, buat terang-terang. Hari ni orang Melayu tak segan minum arak bang. Dia sebut tadi lah, siap tunjuk lagi minum, ajak orang minum tu. Siap pakai pelik-pelik, siap menari dalam YouTube, siap menari dalam Facebook. Dah lah badan macam guni beras pun ada, duk nyanyi juga lagi. Dia tak ada segan. Sebab tu Nabi sebut fa illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tak malu, kata Rasulullah, buat apa saja. Sebab tu orang Islam ni dia ada malu. Ingat buh dalam kepala. Antara ciri orang Islam ni dia ada malu. Malu apa? Malu buat maksiat. Malu kalau tak semayang. Mau ada malu. Malu buka aurat. Malu jahil. Orang baca Quran kita tak erti. Malu. Tu kami buka pondok. Ini bukanlah promosi, ni free iklan free kan. Kami buka pondok moden baru ni. Adalah saya tanya urus yang buat kawan-kawan lah, umur berapa yang masuk pondok? Oh ya ustaz, veteran umur berapa? 60 lagi, 75 pun ada. Andai 75 masuk pondok ada. Bayar 1,000 lebih 2 minggu. 2 minggu bayar 1,000 lebih. Orang kaya pencen dia banyak masuk belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tu balik. Nak ngaji ada pasien tua-tua pun duk sibuk karaoke ni. Berapa ramai? Saya tanya berapa orang masuk? Ada lebih-lebih orang. Jadilah kita kata itu sebagai mukadimah dakwah kita nak ajak orang. Nak bagi peri pun jenuh juga. Ustaz-ustaz pun nak makan juga tak? Apa sebenarnya kami ikut nak buat free je. Bos tak bagi. Marah ni bos kak. Buat kuliah free je apa tu dia. Itu macam tu. Sebab sebagai khidmat sosial pada masyarakat, universiti nak khidmat pada sosial masyarakat. Tapi itu tuntutan pejabat apa itu kena layuran itu sebagainya. InsyaAllah kalau Tuhan izinkan kita esok, kita boleh buat lagi tambahan untuk orang-orang lebih ramai. Doa-doa insyaAllah. Saya memang ada niat apa itu, supaya tempat kami itu jadi tempat tumpuan, macam mana Azhar jadi tumpuan orang Mesir untuk datang cari ilmu insyaAllah. Ni jahilnya umat manusia, umat Melayu kita hari ni, sampai dia tak ada malu. Senang kata dia sebut orang tak jadi buat maksiat, sorok-sorok, kemudian pergi cerita. Tu level yang kita rasa teruk dah. Lebih teruk daripada tu, dia buat maksiat depan-depan orang. Hari ni orang peluk nak dara orang tak malu depan-depan orang. Tak malu depan-depan orang. Boleh bercium depan orang, tak malu lah. Awak tengok depan masjid mata kita terjegi, buat tak kerti, relax je. Tak puasa depan orang, relax je. Dia tak ada rasa bersalah. Na'udzubillah. Bahkan lebih teruk daripada tu, memang betul Nabi sebut akhir zaman. Mana Nabi sebut pada sahabat akan datang zaman akhir zaman esok, kata Nabi, orang tak tegur dah kemungkaran, orang tak suruh pada maksiat, tak suruh pada taat. Sahabat kata, begitu ke Rasulullah? Ada lagi teruk. Mana? Orang dah tak malu dah buat maksiat, rasa malu buat taat. Pakai serban rasa malu, pakai kepiah rasa malu.
Ha. Cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan tengok satu van keluar semua pakai jubah, mesti pelik orang tengok tu geng mana pula tu pakai semua. Tapi kalau keluar satu van tu pakai seluar ketat, seluar koyak-koyak, tudung tak pakai, orang tak heran, biasa. Dunia dah terbalik. Dan yang paling teruk, akan lahir satu kelompok, dia menyuruh buat maksiat dan melarang daripada orang buat taat. Na'udzubillah. Dah sampai lah masa. So tuan-tuan, saya suruh dah keadaan musibah macam ni pun masih lagi kita tak insaf. Ini satu bala yang sangat besar. Sepatutnya bila dah timpa musibah macam ni, kita insaf, taubat. Masjid-masjid buat sembahyang taubat berlaku, seru orang kampung, seru orang bandar, orang pekan, tinggalkan benda tak baik. Mari kita hidupkan masjid, mari hidupkan majlis ilmu. Kalau tak boleh mengaji cara ini, mengaji online, macam-macam cara boleh buat. Doa, munajat pada orang Ta'ala. Saya yakin ada di sana pak-pak lebay yang bangkit malam doa pada orang Ta'ala supaya Tuhan angkat musibah. Tetapi kalau majoriti masyarakat masih tak tinggalkan maksiat, masih tak lakukan taat, doa pak-pak lebay tadi Tuhan tak angkat ke langit. Na'udzubillah. Sebab tu saya minta semua, tegur-tegurlah kawan-kawan kita yang masih lagi tak semayang ni. Tegur-tegurlah kawan-kawan kita yang masih lagi leka dengan maksiat ni, masih lagi minum ketum. Na'udzubillah. Masih lagi ambil dadah. Na'udzubillah. Masih lagi tak nak nasihat. Mak, pak sama je, bertocang. Pak bertocang, mak bertocang, anak bertocang, sama je. Awak perhati baru ni, nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Tapi awak rasa kalau umur 20 lah awak pergi. Ni dah dekat 50 ni bang, dia dah slow sikit. Kalau dekat umur 20 itu pergi. Kalau melawan situ je awak hentak atas meja, itu je, itu yang ngajar. Bang, kita dah beranak berenik ni. Dulu punya cerita sudah lah. Dulu saya rock ustaz. Dulu rock. Wah, apa rock dulu? Saya kata, dulu 30 tahun sudah, 20 tahun sudah. Sekarang hang dah ada anak, dah ada bini, udah lah tu. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami akan tulis benda yang mereka telah buat dan kesan-kesan yang kita tinggalkan. Na'udzubillah. Jangan sampai anak cucu waris dosa yang kita waris pada mereka. Kita nak anak cucu kita waris benda yang taat, yang boleh bawa saham pahala pada kita, insya-Allah sampai ke dalam kubur. Itu je kita nak. Wallahu a'lam. Ngam-ngam naik matahari 7-4 minit, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma nabi yaqul bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma min al-haqq haqqan wa zuti ma'al al-batil batilan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.